Ya Allah bagi memberkati pertemuan kita pada petang ini. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Apa khabar semua para pendengar, para penonton pada petang ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dengan kehadiran 17 Ramadan ini bersempena dengan hari nuzul Al-Quran. Jom sama-sama kita semarakkan dengan aktiviti Al-Quran yang mana petang ini Ustaz akan kongsikan siri seterusnya berkenaan dengan bab mad, iaitu bacaan panjang. Yang mana semalam kita sudah tengok bagaimana nak kuasai dua harakat. Bagaimana kita nak kuasai dua harakat. Ingat, nak tahu dua harakat bacaannya bagaimana. Okey, apa-apa huruf yang berbaris bergabung dengan salah satu huruf mad. Apakah huruf mad tersebut? Iaitu huruf alif atau huruf waw atau huruf ya yang tidak ada sebarang tanda atau sebarang baris. Dan saiznya datang dalam dua bentuk. Satu dalam keadaan asal dan yang kedua dalam keadaan saiz yang kecil. Okey, Ustazah gunakan istilah yang lebih mudah untuk para pendengar memerhatikan. Okey, para pendengar yang di peringkat asas lah pada anggapan Ustazah. Yang mana masih perlu diperkemaskan yang asas ini. Macam mana cara mudah untuk kenal bacaan dua harakat ini. Okey, boleh? InsyaAllah kita buat ulang kaji sedikit. Okey. InsyaAllah kita akan buat ulang kaji sedikit berkenaan dengan bacaan dua harakat insyaAllah. Okey, berpandukan kepada formula yang Ustazah nak kongsikan ini, maka terhasil berapa hukum di bawah tajuk tersebut insyaAllah. Okey, sudah bersedia? Okey, bagaimana suara Ustazah? Okey ke okey? Jelas ke? Okey. Boleh Ustazah teruskan perkongsian pada petang ini? Ya. Okey, kerana boleh Ustazah teruskan insyaAllah. Jom bantu Ustazah untuk share perkongsian ini sekiranya bermanfaat. Kerana kita nak manfaat ini juga dikongsi oleh sahabat-sahabat yang lain. Jom tekan butang share kat bawah tu. Dan share seberapa banyak yang boleh insyaAllah. Okey. Okey, sekiranya sudah bersedia, suara Ustazah pun dah okey, clear, tak ada masalah. Jom sama-sama dengan Ustazah kita buat latihan pengukuhan berkenaan dengan tajuk mad ini insya-Allah. Okey. Berkenaan dengan bacaan mad untuk dua harakat, okey, berkenaan dengan bacaan mad untuk dua harakat. Untuk dua harakat, apa formula yang telah Ustazah kongsikan semalam? Okey, formula untuk dua harakat apa dia? Apa-apa huruf yang berbaris bertemu dengan salah satu huruf mad. Siapakah huruf mad tersebut? Alif atau waw atau ya yang tidak ada sebarang baris padanya, sama ada saiz begini atau saiz yang kecil. Ini asalnya mad ni. Dipanggil sebagai mad asli atau mad tabi'i. Okey, yang mana asal daripada mad ini ada dalam bentuk asalnya diri dia sendiri. Dan sekiranya ada sebab kedua, iaitu sama ada disebabkan tanda mati. Okay, selepas mad itu ada tanda mati atau selepas mad ini ada huruf hamzah, maka ada perubahan dari sudut hukum mad dan juga kadar bacaan di situ. Okey, boleh? Saya pergi satu-satu. Okey, untuk kenal dua harakat, ini formula dia. Untuk kenal dua harakat, ini formula dia. Okey, ini formulanya secara asas. Okey, yang mana semalam dia ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama,
dalam apa-apa keadaan, iaitu sambung atau berhenti. Okey, sambung atau berhenti. Okey, ini yang pertama ini ada 3 mad. Okey, mad yang pertama mad asli. Ingat lagi apa syarat mad asli? Okey, syarat mad asli apa-apa huruf yang berbaris bertemu dengan salah satu huruf mad. Okey. Kemudian yang kedua mad tamkin. Ingat lagi macam mana mad tamkin? Pertemuan dua ya. Ya yang pertama bertanda sabdu dan baris bawah. Ya yang kedua bertanda tidak ada apa-apa tanda sebab dia adalah huruf mad. Okey, dan yang ketiga, okey, yang ketiga mad badal. Yang ketiga mad badal, pertemuan dua hamzah. Yang mana hamzah pertama berbaris apa-apa bertemu dengan hamzah mati. Yang mana hamzah kedua itu telah dibadalkan kepada salah satu huruf mad. Apa itu dibadalkan? Ditukarkan, okey, kepada salah satu huruf mad ini. Okey, sekiranya nak tukarkan hamzah kedua itu kepada huruf alif, maka hamzah pertama itu berbaris di atas. Sekiranya nak tukarkan hamzah kedua itu kepada waw, maka hamzah kedua itu berbaris hadapan. Sekiranya nak tukarkan hamzah kedua itu kepada ya, maka hamzah pertama itu berbaris di bawah. Itu syarat-syaratnya, itu ciri-cirinya untuk kita kenal dengan lebih cepat dan mudah. Walau bagaimanapun, kalau tak ingat 3 mad ni macam mana ustazah? Balik kepada formula. Balik kepada formula. Bacaan itu pastikan ada salah satu daripada 3 beradik ni. Yang mana 3 beradik ni tak boleh terima apa-apa tanda atau baris padanya. Ingat kunci tersebut. Okay. Minta berhati-hati waktu kita membaca Al-Quran. Jangan diikat bacaan itu dengan melodi yang kita cuba wujudkan. Yang cuba kita create. Okay? Sebab kita rasa macam sedapnya bacaan yang ni. Kita pun follow lagu tersebut. Cuba implikasi dalam beberapa ayat yang lain. Okey, kita nak tengok, nak bawa lagu tu sebab nak dapatkan kekhusyukan. Yang paling utama, perhatikan dahulu apa hak-hak yang ada dalam ayat tersebut. Sekiranya kena panjang, berapa kadar harakatnya. Sekiranya kena pendek, kenapa? Kemudian nak baca dengung tak dengung tu, apa beza dengung, ikhfa, izhar, idgham, iklab dan sebagainya. Perkara-perkara tersebut dalam satu masa nak kita jaga macam mana? Nak dengan faktor usia. Baru, nak masuk umur 50 baru nak ngaji semula Quran. Alhamdulillah, tak terlambat. Jangan kata, Ustazah saya dah umur 50. Malulah. Malu tu tak bawa bekalan yang hebat di akhirat kelak. Rugi. Jadi, singkir ke tepi perkataan malu, bawa ke depan ini usaha kita, aku nak bersama Al-Quran. Sempena hari ini, nuzul Al-Quran, terbitkan rasa cinta bersama Al-Quran tu. Walaupun rasa ya Allah susah, jangan diungkap sebenarnya perkataan susah tu. Tak ada orang yang nak pandai bermula dengan dah tahu. Dia akan mula dengan tak tahu. Yang mana tak tahu tu akan buat rasa satu perasaan yang sukar, susah dan sebagainya. Hadap perkara tersebut sebab insya-Allah Allah janjikan kesenangan selepas kesusahan, insya-Allah. Okey, ini yang pertama untuk 2 harakat berlaku dalam apa-apa keadaan lah, sambung atau berhenti. Yang kedua berlaku ketika sambung sahaja. Makna kata syarat utama dia adalah kena sambung bacaan tersebut baru boleh lahirkan kadar harakat 2 harakat. Sekiranya kita berhenti pada perkataan tersebut 2 harakat, no way, tak boleh dibaca lebih-lebih. Okey, siapakah dia? Okey, ni dah ada 3 hukum kat sini. Hukum yang keempat adalah mad silah qasirah. Mad silah qasirah. Siapa yang boleh buat nota petang ini hasil daripada perkongsian ustazah, mabruk alaik. Mantap. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bantu usaha kecil kita itu untuk menguasai Al-Quran dengan lebih mudah. InsyaAllah. Okey, bagaimana kita nak tahu mad silah qasirah ini? Yang pertama sekali syarat utamanya ialah kena sambung bacaan. Okey. Dan yang kedua nak kenal dia kena cari ni. Hak dhamir ni. Sama dalam bentuk kepala itik ataupun seperti sok bunjuk ini. Yang mana bawah dia tu ada tentera kecilnya ni. Huruf mad kecil. Waw ataupun ya.
Okey, huruf waw ataupun ya. Okey. Jadi kalau kita nampak gambaran ini dengan syarat kita sambung bacaan ini, maka perlu dipanjangkan 2 harakat. Maka perlu dipanjangkan berapa harakat? 2 harakat. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya yang ketiga. Okey, seterusnya yang ketiga berlaku dalam keadaan berhenti. Makna kata kalau kita berhenti kat situ kena baca panjang tak? Sebab ramai yang bila ngaji Quran, waktu dia nak stop tu, dia bermelodi, beralun macam-macam gaya. Adakah kita boleh setiap tempat berhenti tu nak panjang je? Berapa harakat? Kena tahu. Kalau nak baca panjang, kena ada 3 beradik ni. Kalau 3 beradik ni tak ada, salah satunya, maka tak boleh nak beralun lah. Okay, cuma yang keadaan yang ketiga ini, mesti berhenti baru boleh baca dengan kadar tertentu. Okey, boleh? Ustazah bawa ke sana sikit. Ustazah bawa ke sana sikit. Okey. Untuk yang pertama, okey, yang kelima ini adalah mad arid lisukun. Okey. Mad arid lisukun, syarat utamanya ialah kita kena berhenti. Syarat kedua, kita kena matikan huruf akhir. Dan syarat yang ketiga, sebelum huruf akhir terdapat alif atau waw atau ya yang tidak ada sebarang tanda. Yang tidak ada sebarang tanda. Okey? Yang mana ma'arid lisukun itu, contoh dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti pada him. Berhenti, syarat pertama. Syarat kedua, matikan huruf akhir tersebut, yang mana huruf akhir itu berbaris selain 2 di atas. Adapun syarat yang ketiga adalah sebelum huruf akhir itu terdapat salah satu huruf mad yang tidak ada tanda. Itu cara cepat nak kenal ma'arid lisukun. Okey, boleh baca berapa harakat untuk ma'arid lisukun? 2, 4 dan 6. 2, 4 dan juga 6. Okey, adapun yang kedua, mad lin, perbezaannya hanya sedikit sahaja antara ma'arid lisukun dan mad lin. Perbezaannya hanya sedikit sahaja antara ma'arid lisukun dengan mad lin. Okey, syarat pertama untuk mad lin sama, iaitu kena berhenti. Okey, syarat kedua pun sama juga, matikan huruf akhir, yang mana huruf akhir itu berbaris selain 2 di atas. Adapun syarat yang ketiga adalah sebelum huruf akhir itu terdapat huruf mad, waw atau ya yang ada tanda mati. Itu perbezaan yang sangat kecil antara ma'arid lisukun dan juga mad lin. Okey, dua-dua kena berhenti baru jadi bacaan panjang. Yang kedua, bila berhenti pastikan huruf akhir itu berbaris selain 2 di atas. Apa itu baris selain 2 di atas? Ni baris-barisnya. Atas, bawah, depan. 2 bawah, 2 depan. Itu adalah baris selain 2 di atas. Okey, boleh? Dan syarat yang ketiga, itulah perbezaan yang ketara, sedikit sangat ketaranya dengan mad lin, iaitu huruf waw dan ya dia ada tanda sukun. Adapun dekat sini tidak ada apa-apa tanda. Okey, boleh. Jadi kalau kita sambung, kita langgar syarat pertama dia, adakah masih menjadi kedua-dua mad ini? Tidak sama sekali lah. Tidak sama sekali. Okey, boleh? Okey, seterusnya dan yang terakhir, syarat yang berhenti adalah yang ketujuh, mad iwad. Okey, yang ketujuh, mad iwad. Okey. Okey, mad iwad pula, mad iwad pula syaratnya ialah sama juga, kena berhenti. Okey, syarat pertama sama juga, kena berhenti. Okey, cuma syarat yang kedua ialah huruf akhir dia tu berbaris 2 di atas. Yang berbaris selain 2 di atas tu siapa? Ma'arid lisukun dengan mad lin. Bila berhenti kena matikan. Adapun untuk mad iwad, huruf terakhir dia tu baris 2 di atas. Bila berhenti buang 1 baris, panjang 2 harakat. Buang 1 baris, panjang 2 harakat. Okey. Jom sama-sama. Ustazah nak buat beberapa contoh yang akan menggabungkan beberapa hukum di sini. Okey. Kita sama-sama ulang kaji bersama-sama, insya-Allah, boleh? Okey, ini gambaran untuk 2 harakat. Ini cerita dia. Andai kata ustazah banyaknya cerita kat bawah ni, tutup.
Nampak yang ni dulu. Ini poin utama dia. Ini poin utama dia. Tapi kalau dapat mantapkan penguasaan di bawah ini, subhanallah, tabarakallah, cantik. Mantap Okey, boleh? Ustazah kongsikan beberapa contoh. Okey, beberapa contoh mat di whiteboard ini. Kita sama-sama ulang kaji sebentar sebelum kita masuk bacaan untuk 4, 5 dan juga 6 harakat. Okey, 4, 5 dan juga 6 harakat. Okey, jom sama-sama bersedia ya. Jom bersedia, tinggalkan komentar di ruangan bawah tersebut. Okey, kita cuba jawab sama-sama apa hukum bagi bacaan ini. Contoh. Qalilan, bila berhenti dibaca qalila. Agak-agak siapakah dia? Okey, qalilan, bila berhenti, tu syarat dia. Bila berhenti dibaca qalila. Apa dia? Bila berhenti daripada dua baris tinggal jadi satu baris dan dipanjangkan menjadi 2 harakat. Siapakah dia? Jom tulis di ruangan komen. Jom tulis di ruangan komen. Siapakah dia? Mat apa tu? Jom sama-sama. Okey, jom sama-sama. Siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat. Jangan tunggu orang. Okey, agak-agak. Di sini apakah hukumnya? Dan yang belakang ni nak baca berapa harakat ni? Bila dah jadi macam ni nak baca berapa harakat? Okey, lagi sekali. Qalilan. Ceritanya untuk yang belakang ni. Lan ini bila berhenti